ke topik seterusnya, subtopik seterusnya, iaitu apa? Siapa yang dapat ingat? What we should learn today? Network architecture ni. Okay, betul, network architecture. Okay, so madam use madam punya slide dulu, and then kalaulah you all ada soalan apa berkaitan dengan notes yang ada dalam nota tu, kita boleh discuss sekejap lagi ya. Ataupun ada yang tak sama ke atau tambahan, boleh tanya kalau tak faham. Okay, so topic 2.2 is network architecture. At the end of this topic, what you should be able to get adalah, the first one, you should be able to explain types of network architecture. Okay, you patut dapat explain jenis-jenis network architecture yang ada. Okay, dan yang B, second, after learn this topic, you should be able to illustrate types of network architecture based on the given scenario. So untuk di subtopik, you patut dapat melakarkan, okay, jenis-jenis architecture that we have discussed nanti. So dua tu, so kena follow my lecture betul-betul dan boleh tanya directly. So that's why kita buat kelas through Gmeet ni ya. Kalau you all ada soalan, just tanya saja sepanjang kelas kita ni, yang secara face to face lah walaupun online. Okay, ada dua objektif tadi yang utama. Okay, definition. The first one, of course, untuk topik network ni dia banyak definition ya. So definition, the first definition is what is network architecture actually, okay? Apa sebenarnya network architecture? Network architecture refers to the design of computers, devices and media on the network. Refers kepada, merujuk kepada design, okay, bentuk, kedudukan komputer, devices and media dia di dalam sesebuah network, media yang ada dalam network. So the keyword here adalah yang mesti ada masa definition, mesti ada keyword apa? Design lah ya. Design. Design of what? Design apa? Design berkaitan dengan komputer, device dia dan juga media di dalam sesebuah network. So ini tak dapat nak ubah apa-apalah. Memang definition you have to give this one. Memang kena hafal this one. Tak boleh, this one dia bukan contoh tapi dia mesti wajib ada. Design of computers, device yang ada dan juga media-media yang digunakan dalam sesebuah network. Itu maksud network architecture. So keyword design is the most important lah. Dia refer kepada design, bentuk. Okay. So there are two types of network architecture yang you patut tahu, iaitu the first one is peer-to-peer, second is client-server. Kita panggil client-server architecture. So we will look at the first one, iaitu peer-to-peer architecture. Peer-to-peer architecture maksudnya apa? Apa maksud peer-to-peer architecture? Dia adalah network di mana network in which each computer, setiap komputer atau dikenali juga sebagai peer, dipanggil juga sebagai peer, have equal capabilities and responsibilities to share hardware, data dia ke, information ke, with other computers on the network. Okay, so you kena faham dulu bahawa peer-to-peer ni adalah di mana semua komputer, each komputer, setiap komputer dalam network tersebut, dia ada equal capabilities, kemampuan yang sama rata dan tanggungjawab yang sama untuk share sebarang hardware ke, nak share printer ke, itu maksudnya lah, share printer ke, atau share data atau information dengan komputer-komputer yang lain di dalam network tersebut. In the same network. So selain daripada komputer, dikenali juga sebagai peer.
Definition tadi maaf ya. Equal capabilities ni semua benda penting lah ni ya. Equal capabilities and responsibilities, keyword yang penting. Capabilities dan responsibilities untuk apa? Untuk dia bila kita nak menghafal definition ni kita kena faham lah kan apa persoalan yang perlu dijawab dalam definition tersebut. Okay, each computer, setiap komputer ada equal capabilities and responsibilities, kemampuan dan tanggungjawab yang sama untuk buat apa? Untuk share. Share apa? Share hardware, data, information dengan komputer-komputer yang lain di dalam network tersebut. Boleh ke? Madam. Peer-to-peer ni dia connect komputer masing-masing Bukan Ya. dalam satu server. Dia macam connect pada macam contoh saya komputer pertama, kawan saya komputer kedua. Terus saya hantar barang saya ke komputer dia directly madam. Ya. Okay madam. Tak ada apa-apa tak ada server lah di situ. Directly. So, selepas kita tahu definition, kita tengok karakteristik lah apa yang you kena tahu. Karakteristik ciri-ciri peer-to-peer. Okay. Each computer stores file, menyimpan files on its own storage devices. Masing-masing yang komputer dalam network peer-to-peer ni, kita simpan files di dalam storage masing-masing. Storage macam PC, siapa tadi, Irfan tadi, dia simpan dalam dia punya device lah. Kawan dia simpan dalam kawan dia punya PC macam tu. Masing-masing punya device. So, peer-to-peer ni suitable for small network. Sesuai untuk network yang bilangan komputernya sedikit. Where high level security pula tidak diperlukan sangat. High level security is not necessary. Jika organisasi tersebut tidak mementingkan sangat tentang security dan bilangan komputer atau device yang ada itu tidak terlalu banyak, so dia boleh pilih jenis peer-to-peer. Architecture peer-to-peer. Some OS such as Windows include a peer-to-peer networking utility that allow user to set up a peer-to-peer network. So macam Irfan cakap tadi, kalau di asrama tu katalah you all nak set up peer-to-peer pun boleh. Dengan kawan-kawan masing-masing pun boleh. Sebab apa? Dalam Windows dia ada capabilities untuk set up peer-to-peer network. Memang dia ada network utility untuk set up a peer-to-peer network. Okay, cuma kita tak ajar lah dalam ni kan. Cuma bagi tahu. Peer-to-peer ni sebab connect directly kan pada komputer yang masing-masing, kawan-kawan masing-masing. So, it's easy to set up lah actually, ya. Usually kalau dulu-dulu ni mungkin orang guna untuk main game lah, macam tu lah. Terganggu sikit pula. Okay. This is example of diagram peer-to-peer. Dalam you punya notes ada tak? Tak ada kan? Ada madam. Ada Ada. Peer-to-peer ada? Kenapa madam nampak jadual je? Dia bagi example of scenario 1 tu. Itu senario. Okay. Tu senario yang macam dalam notes ni tak ada lagi kan? Tu dia bagi senario tadi. Okay. So, macam inilah dan diberi notes di sini. Dia tak nampak lah pula. Ada nota diberi di sini supaya you all janganlah bila nampak garisan-garisan line ni kan. Line ni dia tak semestinya tarik line atau wire secara fizikal, ya. Dia bukan secara fizikal. Connection yang line di sini ni just nak tunjukkan logical connection sahaja. Logical connection bahawa PC1 dia boleh share dia punya device or dia punya hardware dengan PC5, PC4, PC3, PC2 to anyone dia nak. And PC2 also can share devices atau files dengan mana-mana PC di sekitar network tersebut. So, garisan-garisan ni just to show logical connection. Logical ni maksudnya bukan tarik wire fizikal lah ya. Hope you all faham. Boleh faham tak ni? Just a logical connection. Boleh madam. Ini tak menunjukkan kabel-kabel ke tak kabel apa lagi ya. Ni tak ada tunjuk. Ni just logical connection.
Okay, so let's say PC5 ni kalau lah ada printer ni pasang pada PC mana? PC5. So PC5 ni owner dia boleh setkan supaya printer ini dapat dikongsi oleh kawan-kawan dia yang lain. Boleh tahu? Dalam peer-to-peer, owner PC5 ni sebab printer ni dia punya contoh lah kan. So dia boleh set kan, dia boleh open kan dia punya printer for others di dalam network dia. Boleh lagi, sharing masih lagi boleh dibuat. So advantages peer-to-peer kalau yang ni kita guna untuk tengok macam situation diberikan. So advantage ni you kena tahulah ya. So advantage of peer-to-peer ni dia easy and inexpensive to set up. Mudah dan tidak mahal untuk dibina. More reliable because failure of one peer will not affect other peers. Dia reliable. Okay, jika salah satu PC tadi rosak, tak berfungsi, dia tak affect kawan-kawan yang lain. Dia tak affect lah ya. Orang lain masih lagi boleh sharing. Dia seorang-seorang dia je tak boleh. Dia seorang-seorang je yang tinggalkan kesan. Tapi orang lain still can connect to each other lah. Dan all the peers can share their resources to others. Okay. And then disadvantage. Okay, di sebalik advantage kelebihan peer-to-peer ada juga disadvantage-nya iaitu yang tadilah dia lack of security control or other management function. Okay, sebab dia dia punya security tu dikawal oleh masing-masing. PC1 lah control, PC2 lah install antivirus apa semua tu. So masing-masing punya kawalan sendiri. Okay, dan jadi dia tak ada satu PC yang akan kontrol semua, tak ada untuk peer-to-peer. So dia lag lah sikit di situ, kekurangan di situ. Management pun tak ada siapa nak manage network tu, tak ada. Masing-masing manage pada diri masing-masing, PC masing-masing ya. Madam sebut PC lah, sedangkan laptop apa semua pun boleh juga ya, berada dalam network peer-to-peer. Okay, data recovery ataupun backup is very difficult. Let's say ada task ataupun tugasan yang masing-masing 5 PC tadi kena buat, dia orang hanya boleh buat backup di tempat masing-masing sahaja. Okay, so remeh lah, kena masing-masing kena pergi satu-satu PC untuk buat backup. Each computer have to maintain its own backup system. Ini yang Madam cakap tadi ya. Okay, next we go to the second type of network architecture iaitu client server. So this subtopic is actually simple sahaja. Okay, jangan susah-susah hati. This one is simple sahaja. Okay, client server. Client server memang you kena buat spelling macam ni lah ya. Client/server. Adakah siapa-siapa nak tanya soalan? Kod kelas lain, Madam tak nampak. Tak ada kot ya. Tak ada message pun. Okay, tak ada. T14. Okey. T14 macam mana? Betul. Madam ada seorang nak masuk tapi kena sidai. Okey. So dah masuk kot ya yang tertinggal tu. Okay, so kejap ya. Okay. Kejut kakak ni. Okay, so definition client server. Tadi Madam cakap cara tulis client server memang kena macam ni lah. Client and then /server. What is client server punya architecture? Apa maksudnya? It is a network which one or more computer act as a server. Satu atau boleh lebih komputer bertindak sebagai server, and the other computers called client. Yang lain-lain tu yang tak jadi server tu it called client, request service from the server.
So dalam group of computers ni tadi boleh jadi satu atau lebih komputer boleh jadi server. Satu pun cukup. Kalau ada lebih pun ada juga situasi yang macam tu. Okay. Yang tak jadi server ni dia dipanggil apa tadi? Client. Dan klien-klien ni dia akan request service daripada server. So anything dia akan refer server. Nak ambil share, nak ambil file ke apa ke semua request daripada server. Itu maksudnya. Boleh ke faham ayat ni? So madam, yang klien tu yang kami komputer peribadi kita orang ke? Ya. Notebook ke, siapa-siapa lah yang dalam network tu, tak kisah ada device dia apa pun. PC ke, laptop ke, tak kisah. So semua server tu ada semua data storage kita masukkan Boleh boleh, kita boleh simpan data dalam server. Kita boleh simpan file kita dalam server. Alright. Sekejap lagi ada pada karakteristik dia. Ya. So setiap satunya tadi kita ada client, kita ada server kan. Okay, consists of two types of computer dipanggil server dan juga client. What is server? Ada definitionnya. Okay, definition server dia adalah apa? A computer that control access to hardware, software and other resources. Dia lah komputer yang akan kawal capaian kepada hardware macam printer. Waktu software yang kita nak install dalam kita punya PC masing-masing pun semua pergi kat dia, ada kat dia. And other resources yang berkaitan on the network and provide a centralized storage. Ini yang Irfan tanya tadi. Okay, let's say kita tak nak beratkan kita punya PC masing-masing di tempat kerja tu. Kita boleh simpan di server. Tapi usually anything yang berkaitan dengan kerja lah kan. Kita tak adalah nak simpan yang bukan hal kerja di dalam server tadi. So anything yang related to works, dia akan provide storage di situ. Dan dia juga akan provide storage untuk all the programs yang kita perlukan. Such as kita ada software, program-program, data, information yang semua orang boleh berkongsi, kita akan letak terus di dalam server. Okay. Ni kena imagine, jangan imagine sebagai student, you kena imagine you dah bekerja. Untuk tajuk network ni memang kena imagine you dah bekerja pun boleh. Lagi mudah faham ya. So let's say you bekerja di satu organisasi, you punya company pakai architecture client server. So means everything semua cari kat server je lah. Macam tu lah. Software apa, you tak payahlah nak install dalam, you tak payahlah nak download di dalam you punya PC ke apa ke, tak payah. Okay, boleh ambil daripada server. Kemudian clients are other computers or devices on the network that rely on the server for its resources. Ini definition server, yang ini definition client. Let's say kalau soalan ada tanya, what is client? Ataupun define clients. Clients are other computers or devices on the network, di dalam network tersebut, that rely on the server, yang bergantung kepada server for its resources, untuk segala sumber. Ya. Untuk semua sumber tadi. Rely, bergantung. Dia depend kepada server. So akan ada lah masalah nanti, kita tengok disadvantage lagi lah ya. Okay, so this one is dia punya lakaran, contoh how client server looks like lah ya. So kita ada, macam tadi juga kita bagi gambaran, ada 5 PC and then we have a printer, all connected. Nampak tak? Dia punya logical connectionnya pergi ke mana? Pergi ke server. Tak sama dengan peer-to-peer tadi kan? Semua connection, logical connection ni semua direct pergi pada server. Printer also connect to server di sini ya. So printer ni macam seolah-olah network printer lah ya. Network printer. Sesiapa yang nak guna printer iaitu hardware yang dikongsi tadi mesti go through server. Mesti melalui server. Itu maksud rely pada server. Client yang mana? Siapa client? PC1, PC2, PC3, PC4, PC5 adalah clients. Satu je server di sini. Dalam gambar rajah ni lah ada satu saja server.
Okey, boleh ya. Okey, kedudukan server ini hanyalah lakaran. Madam nak bagi tahu siap-siap ya. Kedudukan server ni tak kisahlah. Dekat sini boleh, madam nak lukis kat sini pun boleh, kat bucu ni pun boleh. Madam nak lukis kat tengah-tengah ni pun boleh. Position is not important. Yang penting adalah connection itu macam mana ya. Sekejap. Okey, faham tak ni? Position server ini tidak penting. Boleh berada di mana-mana dalam network. Yang penting you tunjukkan dia punya connection semua mesti pergi ke server. Tak kisahlah server tu berada di mana. Faham tak ni? Ini hanya contoh sahaja, contoh lakaran lah, illustration dia ya. Madam. Contoh saya download satu software dari internet. Lepas tu dia lalui komputer saja kan? Tak lalui server tu. Awak tak ada server awak sendiri. Awak dah connect ke internet directly. Awak tak ada server lain Ya? Internet dengan server lain Dalam internet tu boleh ada server. Tempat yang awak ambil tu mungkin server dia. Tempat yang awak ambil sumber itu mungkin server untuk network dia. Okay. Okay, characteristic of client server. Efficient for large network. Kalau yang tadi peer-to-peer sesuai untuk network yang sedikit lah bilangannya, usually less than 10 PC atau device. Yang kurang daripada 10 sesuai untuk pakai peer-to-peer. Tapi kalau untuk client server ni sesuai for large network lah. Large network yang beratus-ratus PC, beratus device. So better use client server architecture punya design ya. And network tersebut handle sensitive and confidential data. Itu yang kita recommendkan untuk guna client server architecture. Kemudian it require network administrator to manage the network. Untuk client server ni kita require network admin untuk handle atau manage the network. So organisation yang pilih untuk guna client server, usually dia ada staff yang bertindak sebagai network admin. Faham tak? Network admin macam kita ada katalah WhatsApp. WhatsApp ada admin kan? So dia lah handle semuanya. Sama juga network di sesebuah organisasi tu, so dia kena ada network administrator, especially yang jenis client server ni. Sebab ada server kan, so nak kena manage. Nak kena ada orang yang in charge to handle setting dan sebagainya. Kemudian examples of client server system adalah ATM. ATM yang kita guna di bank-bank tu semuanya adalah jenis client server network lah. Semua connect ke dia punya HQ. Headquarters lah, headquarters pejabat. Headquarters apa? Main office dia. Ya. Kemudian email service kita, Gmail apa semua tu, semua ada server. Network printing, World Wide Web, online social network, semua dia ada server masing-masing. Kalau tidak macam mana nak simpan beribu-ribu maklumat kan, beribu-ribu email. So semuanya ada server dan servernya bukannya saiz yang kecil semuanya saiz yang besar, kapasiti yang sangat-sangat besar. Jadi mungkin memerlukan banyak PC, banyak device untuk jadi server. To support dia punya kemudahan dia ya, untuk support kemudahan dia. So advantage of client server dia kiranya centralized lah. Semuanya centralized. Centralized control by the server promotes better security and management of the network. Bila semuanya centralized, so dia punya kawalannya lebih mudah, kawalan keselamatannya lebih mudah. Semua buat dekat server sahaja. Dan juga jika ada nak simpan file kan, file atau file kerja kita, tugasan kita, organisasi punya data, data-data backup itu mudah dibuat lah. Just buat data backup pada server-server tersebut sahaja.
Tak perlu nak pergi check kat semua staff punya PC dah kan. Tak perlu pergi buat pada setiap staff. So data backup and recovery, nak recovery apa-apa file pun mudah. Semuanya berada di dalam server sahaja. No need to go to the employees punya komputer dah, device dah. Yeah. So itu advantage of client server. Disadvantage of client server dia adalah high cost to set up and maintain the network. High cost lah because untuk menjadikan sesebuah PC itu server, kita perlu cari dia punya spek yang tinggi. High spek lah baru dia boleh bertindak sebagai server kan. Kalau tak boleh yang lekeh-lekeh. Okay, kena yang powerful lah. Speed yang tinggi. Supaya dia nak kawal satu network yang besar kan. So we need kita kena keluarkan high cost lah untuk itu. To set up and maintain the network. Kan nak maintain the network tadi pakai staff kan, iaitu network admin. So kena ada gaji kat situ. Pembayaran gaji semua kena upah. That's why dia jadi high cost, ya. Yeah? So maksudnya peer to peer ni lagi better lagi daripada client server. Dari segi apa? You kena tengok dari segi apa. Better dari segi apa? Contoh macam small organisation bolehlah pakai peer to peer. Yang mana data dia tak ada nak penting sangat, yang tak perlu kawalan sangat, boleh pakai peer to peer lah. Okay. Kalau big company, we don't suggest peer to peer lah. Mesti peer to peer lah. Yang small organisation yang ada 5 orang staff je, tak apalah peer to peer, jimat cost semua sesuai lah. Peer to peer sahaja. So maksudnya kalau big company mesti pakai client server lah. Of course, usually small company pakai peer to peer. Okay. Boleh juga small company tapi dia ada banyak duit. Modal dia besar, dia boleh je. Dia boleh je pakai client server, tak kisah. Atas pada organisasi tersebutlah dia nak macam mana. Let's say dia small company yang ada staff hanya dalam 5-6 orang. So tapi dia ada modal tinggi, modal dia banyak. So dan dia perlu jaga dia punya maklumat company tu betul-betul kan. Dia pentingkan security. So kita kena suggest apa? High security, lepas tu mudah untuk kawal data dan sebagainya. Dia tak kisah tentang duit, dia tak kisah mahal pun dia sanggup. So what would you suggest? Dia pakai client server lah. We should suggest client server. Client server, okay. Sebab dia tak kisah tentang cost. Kalau company tu kisah tentang cost, maksudnya tak adalah bajet banyak ni, tak adalah banyak bajet 20,000. So kita suggest kat dia peer to peer. Tapi kena bagi tahu kat dia lah. All the staff kena backup file masing-masing, file kerja masing-masing kena buat backup. Macam tu lah. Disadvantage tu kena cerita lah kat dia kalau kita di situasi bekerja nanti. Kalau you bekerja dalam bidang ni, you kena suggest dan bagi tahu pro and cons lah. Apa kelebihan, apa kekurangan architecture yang kita suggest tadi. Kalau company yang kita nak suggest guna client server, kena bagi tahulah, cost tinggi because you need a server, powerful computer untuk jadikan sebagai server. Lepas tu you need to have satu admin, network administrator to handle the network. So it cost you a lot, kita cakap kat dia kan. So biarlah dia yang tentukan dia nak macam mana. Owner tadi kan, owner organisation tadi. You kena imagine you bekerja sebagai kita bekerja di sebuah company network lah. Yang mana kita pergi buat network di company orang lain. Kena imagine macam tu lah kalau tajuk ni, topik ni. Okay. Less reliable because too dependent on the server. Apa bahayanya? Disebabkan masing-masing PC 1 sampai 10 ke 20 tadi ni depend pada server. If something happen to the server kan, such as failure, tiba-tiba hard disk atau ada berlaku kerosakan pada server, apa yang terjadi?
Semua tak berfungsi, madam. Semua tak boleh nak buat kerja. All the staff tadi tak boleh nak buat kerja. Contohlah kan, such as dia perlukan maklumat ataupun apa-apa file daripada server, dalam dia punya PC tak ada, so memang tak boleh buat kerja dia lah. So kena hati-hati di situlah dan kena buat backup. Adalah company kena fikirlah kan, sebab kita kena bagi tahu. If something happen to the server, dia akan affect keseluruhan network company tersebut. Kena mention, kena bagi tahu. They have to prepare lah, apa-apa pun kena ada backup kan. Sebagaimana yang kita belajar dalam tajuk 3.1, tajuk chapter 3. Better ada backup lah kalau organisasi ni memang kena ada backup. And then network congestion may occur if too many clients request service from server at the same time. Okay, boleh imagine ni, network congestion, kesesakan network may happen, boleh berlaku. Kalau at the same time tu pada masa yang sama, let's say pukul 10 tu semua orang nak hantar kerja, nak hantar report masing-masing. So dia akan jadi jam lah di situ sebab nak masuk ke server tempat yang sama kan, dia satu laluan. So dia akan jadi congestion di situ. Ataupun kita nak request sesuatu daripada server, semua orang pada masa yang sama tu ramai sangat, dia akan berlaku network congestion, akan nak berlaku delay sikit lah. Ini berlaku kat mana? Kat sekolah pernah berlaku kan? Ada berlaku semasa cikgu-cikgu nak hantar apa? Markah tau. Nak key in markah dekat network mana? Markah apa? Markah exam you all kan ada due date kan? So they all kena, cikgu-cikgu kena key in dalam server. Betul tak? Server KPM tu, Kementerian Pendidikan Malaysia. Betul ke tak? Betul. Itu suatu contoh yang mana network congestion boleh berlaku. Okay? Nak buka website pun tak boleh untuk key in. Because pada dalam masa kerja tu maybe semua orang nak access pada server tersebut kan, server KPM tu. So that's why ada cikgu-cikgu yang tak gunalah masa kerja ni, tak buka pun sebab tahu akan susah nak masuk. So dia akan gunakan masa luar macam jaga tengah malam ke, dia access masa lain. So masa lain orang lain tidur, kita buat kerja. Macam tu. Ada memang berlaku lah ini network congestion ni . Because semua orang nak go to the same tempat pada masa yang sama. Center device tu nak pergi pada masa yang sama. So dia akan berlaku congestion juga, kesesakan. Dan berlaku delay lah, akan berlaku delay. Kadang delay tu sampai tak dibuka langsung. Ya. So maksudnya tadi yang macam contoh madam bagi tahu tu, maksudnya peer to peer tu lagi faster lah daripada client server. Peer to peer of course lah faster sebab dia duduk tempat kecil je. You nak connect dengan dia dalam kawasan yang kecil dan bilangan yang kecil. So directly you ambil file daripada PC 5. So faster lah. Yang ini dia kena ke server dan mungkin berlaku congestion, so dia akan slow sikit lah. Tapi kita tak cerita bug slow atau fast transfer tu, tak ada pun. Tak ada dalam ni ya. Jangan cerita lah. Sebab dia depend pada masa, situasi kan. Depend. Kalau ada dalam nota you all, ada dalam nota you all kot. Ada dia cerita tadi pasal laju tak laju, ada ke? Ada sebut? Tak ada ke? Tak ada. Each computer store fast. Easy, inexpensive, less reliable. Congestion. Share the to others. So okey ke penerangan dalam notes ni? Boleh terima samalah lebih kurang Nanti kalau ujian tanya karakteristik setiap network tersebut. Boleh tanyalah. Okay. Apa yang dia beri ni itu je lah yang nak ditanya awak, tak ada benda lain dah. Dia takkan tanya luar, dia takkan tanya apa benda yang ada dalam nota tu je. Awak pun jawab yang ada dalam nota saja.
Okay, so ini yang tadilah ringkasan sama juga dengan dalam notes you all tadi, Madam dah cerita tadi. Ini kalau ditanya differences between client server and peer-to-peer. So usually kita akan bagi jawapan definition ni sebagai dia punya most common difference, kita boleh pakai definition ni sebagai differences. Faham ni? Kalau soalan tanya differences, awak boleh bagi jawapan perbezaan peer-to-peer client server adalah definition dia lah, pakai definition dia. Kemudian ambil lagi satu mana-mana karakteristik. Okay? Contoh yang ni dia simpan old storage device, yang ini simpan di rely on the server. Okay? Yang ini digunakan di mana? Boleh fikir satu digunakan di mana? Kalau peer-to-peer digunakan dalam small network where high level security is not necessary. Kalau client server pula kita guna di efficient for large network. Itulah perbezaan dia. Efficient for large network which handle sensitive and confidential data. Boleh gunakan kriteria ni untuk menjawab differences boleh. Nah. Yang ini data recovery or backup very difficult sebab each computer have to maintain its own backup system. Dia boleh jadi perbezaan dengan client server, data backup and recovery is easier since all the data stored in the server. So advantage and disadvantage pun boleh jadi dia punya differences. Untuk menjawab differences lah. Usually tak adalah dia nak tanya sampai 4-5 differences. So usually maksimum pun 2 lah differences. 2 differences. So boleh guna mana-mana karakteristik untuk jawab soalan differences. Selalunya yang nak selamat hafal sekali definition, gunakan untuk menjawab differences. Jimat dah hafalan you all. So as you can see dalam you punya notes also, untuk final exam PSPM, kita usually akan ada soalan jenis inilah, iaitu learning outcome kita yang kedua, iaitu you should be able to illustrate tau bila diberi di scenario. Okay, scenario usually dia bagi jelas lah. Dia bagi jelas. Mr. David need to set up network in his new office with minimum cost as he can. Nampak tak di sini keyword ni? Minimum cost. Apa maksud minimum cost? Dia nak murah lah. Dia nak murah, dia tak ada duit ni. Dia kurang modal. Lepas tu network consists 4 personal computer and a printer. The network must allow his 3 staff to share their files and that printer to him and among themselves. Okay, semuanya mesti connected lah ni. Sebab tadi ada 4 PC kan. So 3 PC staff dia dan juga PC dia dan juga printer connected lah maksudnya. Based on above scenario, illustrate the most suitable network architecture for his office. Before you illustrate, you kena pertimbangkan keyword-keyword yang ada. You nak most suitable network architecture. Which one would you suggest to Mr. David? Macam itulah you kena fikir. So keyword yang membantu you punya jawapan adalah dari segi cost, dari segi bilangan. Nampak tak? Nampak Ida. So your answer patut support apa, suggest apa? Peer to peer. Peer to peer. So macam ni lah soalan dia simple saja. Usually dia direct je. Cuma dia bagi dalam bentuk situasi panjang-panjang bagi you all baca. And also nampak macam susah. Actually dia senang saja. Jangan risau. Kalau nampak ayat panjang tu janganlah duk set kata susah. Baca dulu. Usually dia senang saja. So example drawing you all, buatlah lukislah macam mana pun. Asalkan you kena apa syarat untuk lukis ni mesti ada. Buatlah bentuk kotak je untuk PC. Kemudian mesti labelkan. Wajib labelkan. Berapa PC tadi? 4 kan? So kita bagi nama PC1, PC2, PC3, PC4. Labelkan. Kalau tak label akan hilang markah. Tak label akan hilang markah. Kemudian buatlah satu printer kat dia untuk peer-to-peer. Peer-to-peer tak ada choice lah, letaklah dekat PC mana-mana printer tu. Kemudian selepas lukiskan device yang ada dalam senario,
Lukiskan logical connection sesama mereka sebab dia peer-to-peer kan. So make sure each of them ada connection. PC4 mesti connect pada PC1, PC2, PC3. PC1 pula mesti ada connection dengan PC4, PC2, PC3. Make sure semua connected. Boleh setakat tu? Boleh, Madam. Okey. Saya terima jawapan Irfan sebagai wakil lah. Ada soalan ke orang lain? Tak nampak mesej. Okey. Senario 2, as an IT executive, ni macam yang saya suruh you all imagine lah kalau belajar tajuk ni. Kalau boleh kita imagine lah kita bekerja sebagai di sebuah company yang buat network . As an IT executive in Tanjung Holding Sdn Bhd, Mr. Fu need to set up a network for the company's new resource. Ya? Contohnya macam tadi dia abang ada 4 personal komputer. So maksudnya kena duduki 4 biji komputer. Kalau dia abang 10, maksudnya kena duduki 10 dekat situ lah. Ya. Oh, okay. Buat juga walaupun banyak. Okay. Mr. Fu need to set up a network for the company's new resource center that consists of 10 personal computer and 2 network printer. 10 PC, 2 network printer. Okay. So, yang ni maksudnya dia di Tanjung Holding Sdn Bhd. Kemudian ada satu new tempat dinamakan resource center mereka lah. Pusat sumber mereka lah kan. So, kita nak pergi set up di situ. He must make sure that the network promotes better security and management without any cost limitation. Contoh ni, dia punya justification ni sangat jelas lah. Kena nampak lah kat sini you all. Okay. Network tu promote better security. Ciri-ciri mana you all dah kena nampak dah. Ciri-ciri siapa ni? Network design yang mana satu? Client server. Client server ni contoh lah kan. Contoh senang sebenarnya kan. Without any cost limitation. Tak ada masalah sebarang cost, tak kisah. Okay, based on above scenario, illustrate the most suitable network architecture to represent his idea for the new company's resource center. So, drawing you all, daripada keyword yang kita dapat tadi, yang network yang architecture yang mana dapat jaga security dengan lebih baik? Client server. Okay, yang costnya dia tak kisah, owner ni tak kisah, company ni tak kisah tentang cost, so tak kisahlah mahal pun dia ambil, so kita promote client server. So based on these two reason, kita promote kan client server walaupun bilangan PC-nya tak terlalu large kan, 10. Tapi kita promote client server disebabkan ini, promotes better security tinggi. Security tinggi lepas tu tak kisah tentang cost. Cost tinggi pun okay. So we proceed dengan client server. So drawingnya, yang ni drawingnya madam letak server kat tengah lah. Kalau you all nak letak server kat tepi sini pun boleh, bucu sini pun boleh, asalkan semua tarik ke server. Make sure the line semua tarik ke server. Faham tak ni? Tak kisah server ni positionnya di mana. Tak semestinya kat tengah ya. Kat mana-mana lah sebab ini hanyalah logical connection sahaja. Faham logical? Secara logical sahaja. Boleh ada. So printer pun include sekali dan labelkan. Yang penting label, lukis kotak yang betul. Usually PC kita buat bentuk ni lah, bentuk rectangle melintang. Yang ini kalau server ni usually kita represent dengan rectangle yang menegak sebagai server. Okay, printer kita buat lepis sikit. Cantiklah sikit, nampaklah beza dia kan. Lepas tu kita labelkan, okay. Boleh ya? Hope you all faham. Ya. Kalau yang peer-to-peer tu, kan dia kata printer kan akan connect salah satu komputer kan? Dia tak kisah komputer mana pun. Ke dalam situation tak cakap? Dalam situation tadi tak cakap kan, printer tu nak connect ke mana-mana PC. So kita letak mana-mana pun tak apa. Kecuali situation tu mention printer tu ada di PC mana-mana, spesifik dia bagi baru wajib ikut.
Kalau tak cakap apa, kita letak sahaja printer tu di mana-mana PC dalam network tu. Faham? Situation tak bagi tahu spesifik kan, printer kat mana kan. So kita lukis je kat mana-mana. Tak apa. Letak je kat mana-mana. Kalau dia cakap dalam situation, baru kita ikut situation tu. Kena ikutlah situation tu. Soalan tadi tak cakap kan, printer kat mana kan. So kita boleh letak di mana-mana PC.